Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Natasha Ala binti Mat Yusof dari PMNB 2. Dalam video ini, saya akan menerangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan, implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik dan sejauh mana implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan mempengaruhi guru berjiwa pendidik. Sebelum saya merungkai dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan mereka untuk menjadi manusia berguna melalui keupayaan melaksanakan pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana proses pembelajaran yang sistematik dan terancang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan berbahasa, nilai-nilai murni dan sikap dalam diri individu agar menjadi manusia yang lebih berkualiti dan bermanfaat untuk masyarakat. Seterusnya, latihan dan pendedahan kepada sesuatu pengalaman yang lebih berkesan. Komunikasi dari latihan dan pendedahan dalam pendidikan dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan lebih baik, memperluaskan wawasan dan pengalaman hidup serta mempersiapkan diri untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Seperti yang kita sedia maklum, pihak kerajaan telah menubuhkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2025. Penubuhan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mempunyai objektif antaranya adalah memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia yang berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif yang seterusnya adalah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuklah perubahan utama dalam KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu. Melalui penubuhan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini juga telah ditubuhkan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi ini dicipta bertujuan untuk melahirkan modal insan yang produktif kepada negara. Tanpa melengahkan masa, pada kesempatan yang diberikan ini, saya akan menerangkan berkenaan apakah aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Aspirasi sistem pendidikan yang pertama ialah akses. Apakah yang dimaksudkan dengan akses? Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, akses membawa maksud proses atau cara untuk mencapai sesuatu data, maklumat dan sebagainya. Akses yang dimaksudkan dalam konteks yang sedang dibincangkan sekarang ini adalah semua murid mendapat peluang pendidikan daripada prasekolah hingga ke peringkat menengah atas. Misalnya, murid tahun 1 pada tahun 2011 boleh menyambung pengajiannya hingga ke peringkat sekolah menengah. Akses yang diberikan ini tidak mengambil kira kaum, bangsa, agama mahupun kedudukan sosial dan status dalam kalangan masyarakat. Semua murid boleh mengakses pelajaran yang sama, tidak kira kaya atau miskin. Tidak ada yang dilarang untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini boleh dilaksanakan dengan membangunkan murid secara menyeluruh. Secara tidak langsung, implikasi daripada tindakan tersebut akan meningkatkan peratusan murid yang hadir ke sekolah. Aspirasi sistem pendidikan yang kedua adalah kualiti. Kualiti membolehkan murid-murid untuk mendapat pendidikan berkualiti daripada guru-guru untuk mendapatkan tahap pendidikan yang cemerlang. Bukti keberhasilan perkara ini adalah Malaysia terdiri daripada kelompok 1/3 dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS iaitu Trends in International Mathematics and Science Study dan juga PISA iaitu Program International Student Assessment. TIMSS dan PISA ini adalah satu kajian yang dijalankan oleh organisasi antarabangsa untuk menilai dan membandingkan kualiti pendidikan sesebuah negara.
Kajian ini juga membantu negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan pembelajaran dalam subjek sains dan matematik. Ekuiti dalam pendidikan pula bermaksud kesamarataan kepada semua pelajar untuk mendapatkan pendidikan. Melalui aspirasi sistem pendidikan negara yang satu ini akan memastikan hak kesamaan kepada semua murid tanpa ada yang tercecir atau ketinggalan. Ini dapat disimpulkan apabila semua murid daripada segenap lapisan masyarakat akan mendapatkan tahap pendidikan yang sama tanpa ada yang kurang. Misalnya, murid yang datang dari keluarga yang susah tidak akan dilucutkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun berbeza dari segi kedudukan status berbanding dengan murid yang lahir dalam keluarga yang berada. Ekuiti ini mampu merapatkan jurang sosioekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar. Kemudian, aspirasi sistem pendidikan yang seterusnya ialah perpaduan. Perpaduan ini amat penting dalam pembinaan sesebuah negara yang bertamadun. Hal ini dikatakan sedemikian kerana negara yang bertamadun dan berpendidikan datangnya daripada rakyat yang berwibawa dan waras serta mempunyai tahap intelek yang tinggi. Oleh itu, melalui aspirasi ini, ia dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum yang pelbagai di negara kita. Sebagai contoh, perpaduan antara kaum khususnya dalam kalangan murid-murid dapat dipupuk melalui subjek mata pelajaran sejarah. Subjek ini menghidangkan sejarah berkenaan pembinaan negara bermula daripada zaman berperang hingga ke zaman berunding. Melalui kisah ini, murid-murid akan menghayati serta menghargai perjuangan masyarakat dahulu bersama-sama menentang British, tidak kira kaum, agama mahupun bangsa. Kesannya adalah dapat melahirkan perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai penghargaan. Yang Melayu hargai budaya dan adat bersama orang Cina, begitu juga orang Cina perlulah memastikan unsur dan nilai murni tersebut terus berkekalan. Aspirasi sistem pendidikan yang seterusnya ialah kecekapan. Kecekapan yang dimaksudkan dalam aspirasi ini lebih menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Contohnya, guru-guru menggunakan bajet yang diperuntukkan hasil daripada kutipan pelajar untuk kegunaan kelas sama ada digunakan dengan tujuan menghias kelas, membeli kelengkapan kelas seperti pemadam papan putih, pen penanda, langsir kelas dan sebagainya. Guru juga boleh menggunakan peruntukan tersebut untuk fotostat soalan-soalan peperiksaan dari negeri lain untuk dijadikan sebagai latihan pengukuhan kepada murid-murid. Tegasnya, melalui kecekapan dalam pengurusan bajet ini mampu meningkatkan keberhasilan murid dari segi sasiah, intelek dan peribadi yang akan menghasilkan modal insan yang bertauladan. Seterusnya kita beralih kepada implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru pendidik. Aspirasi pendidikan yang tinggi dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap guru berjiwa pendidik. Seorang guru berjiwa pendidik adalah seorang yang memiliki motivasi yang kuat untuk mengajar dan memberikan pengaruh positif terhadap murid. Implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik yang pertama adalah meningkatkan motivasi guru. Aspirasi pendidikan yang tinggi dari murid dan masyarakat dapat memotivasikan seorang guru untuk memberikan pengajaran yang terbaik. Hal ini dikatakan demikian kerana guru yang berjiwa pendidik akan lebih terdorong untuk memberikan pengajaran yang bermutu tinggi dan berusaha untuk membantu muridnya mencapai kecemerlangan mereka.
Yang kedua, meningkatkan kualiti pengajaran. Dengan aspirasi pendidikan yang tinggi, guru berjiwa pendidik akan berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Mereka mungkin mengikuti latihan untuk mengembangkan cara pengajaran yang lebih inovatif dan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk membantu murid memahami dengan lebih mudah. Implikasi yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan murid. Guru yang berjiwa pendidik yang memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi akan cenderung lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan murid mereka. Mereka akan mengambil waktu untuk mendengarkan masalah murid dan berusaha untuk membantu mereka dengan cara yang sesuai. Ini dapat membantu murid berasa lebih terhubung dengan guru mereka dan meningkatkan kepercayaan mereka dalam diri sendiri. Implikasi yang keempat pula, meningkatkan reputasi guru. Guru yang berjiwa pendidik dapat memenuhi aspirasi pendidikan serta mendorong diri mereka dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling. Hal ini dapat membantu mereka dalam memperolehi pengakuan dan penghargaan dalam bidang pendidikan dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Secara keseluruhannya, aspirasi pendidikan yang tinggi dapat memiliki implikasi positif pada guru berjiwa pendidik. Kesannya, motivasi guru dapat meningkatkan kualiti pengajaran mereka dan membantu murid meraih prestasi yang lebih baik. Seterusnya, pada tajuk yang terakhir, saya akan menerangkan implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Aspirasi dan hala tuju pendidik dapat mempengaruhi guru dalam pelbagai cara. Seseorang guru yang memiliki aspirasi dan tujuan yang jelas dalam bidang pendidikan akan lebih tercenderung memiliki motivasi yang besar untuk mencapai tujuannya. Selain itu, guru juga akan lebih fokus dalam mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan prestasi diri mereka untuk memperolehi kecemerlangan. Mereka juga akan lebih fokus terhadap inovasi dan teknologi baru yang dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran mengajar dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk murid mereka. Jadi saya akan menerangkan beberapa implikasi yang mempengaruhi guru berjiwa pendidik. Yang pertama, motivasi dan semangat yang lebih tinggi. Ketika seorang guru memiliki pandangan yang segaris dengan aspirasi dan haluan pendidikan, mereka akan cenderung memiliki motivasi dan semangat yang lebih tinggi dalam mengajar. Mereka akan berasa bahawa pekerjaan mereka memiliki kepentingan bagi keberhasilan murid serta memberikan impak yang positif pada masyarakat sekeliling. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Guru yang memiliki aspirasi dan haluan pendidikan yang jelas akan cenderung memiliki keyakinan yang lebih besar dalam kemampuan mereka untuk membimbing murid. Yang ketiga pula, memotivasi untuk perkembangan diri. Aspirasi dan haluan pendidikan yang jelas dapat memotivasikan guru berjiwa pendidik untuk terus meningkatkan prestasi diri mereka. Mereka mungkin menghadiri latihan dan kursus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang pendidikan. Secara keseluruhannya, aspirasi dan haluan pendidikan dapat mempengaruhi guru berjiwa pendidik secara positif dengan memberikan motivasi, meningkatkan kualiti pengajaran, meningkatkan kepercayaan diri, memperkuatkan identiti profesion dan memotivasikan perkembangan diri. Oleh kerana itu, sangat penting bagi guru untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang aspirasi dan haluan pendidikan serta
bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pekerjaan mereka, sudah terang lagi bersuluh aspirasi pendidikan yang tinggi melalui tindak-tindakan yang dilakukan oleh guru berjiwa pendidik dapat mencipta generasi yang berpendidikan tinggi dan mampu bersaing dalam dunia global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Putri Zafira binti Wan Hasbullah akan menyatakan implikasi hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Seperti yang kita sedia maklum, implikasi hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik adalah banyak. Tetapi pada hari ini saya akan menekankan 5 implikasi hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kehendak untuk belajar. Apabila seorang guru mendalami apakah erti pekerjaan guru dan berjiwa pendidik, seorang guru dapat meningkatkan kehendak untuk belajar seorang pelajar. Hal ini kerana guru tersebut dapat menyampaikan ilmu dengan baik dan sangat kreatif. Yang seterusnya adalah dapat menambahkan kreativiti dan inovasi. Seperti yang kita sedia maklum, inovasi pada hari ini sangat tular, sehingga kan saya sebagai seorang pelajar Institut Pendidikan Guru juga telah mempelajari bagaimana untuk membuat inovasi dalam pembelajaran. Seperti yang saya belajar, saya dapat melakukan inovasi yang berasaskan ataupun yang diinspirasikan daripada sebuah permainan dalam talian. Dalam permainan tersebut, seorang murid dapat belajar sambil bermain. Hal ini kerana dalam permainan yang kami reka itu, ianya bertemakan jalan yang berliku. Jadinya, seorang murid mestilah mencari jalan keluar daripada jalan tersebut. Dan apabila seorang murid itu tersalah jalan, di setiap laluan tersebut terdapat ilmu-ilmu yang murid boleh baca dan terapkan. Selain itu, terdapat juga latihan yang diselitkan dalam permainan tersebut. Jadinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa inovasi ini dapat dikaitkan dengan pendidikan. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Seperti yang kita sedia maklum, seorang guru merupakan suri teladan kepada murid-muridnya sendiri. Bagi melahirkan suasana yang ceria dalam kelas, guru sendiri mestilah ceria dan meninggalkan masalah-masalah yang di luar daripada bidang pendidikan sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Hal ini kerana guru yang ceria dapat melahirkan kelas yang ceria. Jadi dengan itu saya ingin menekankan bahawa seorang guru mestilah menjaga emosi dan dapat bersosial dengan baik. Jadinya di sini apabila kita dapat mengawal emosi, murid juga tidak mudah untuk sambung sebentar tadi. Apabila seorang guru itu berketerampilan ceria, maka dapat melahirkan pelajar-pelajar yang ceria dan tidak pasif. Dan apabila seorang guru itu baik dalam bersosial, murid akan mengikut seorang guru itu kerana guru merupakan suri teladan kepada murid-murid. Yang keempat adalah memperbaharui cara mengajar. Seperti yang kita sedia maklum, pada zaman kini maupun zaman-zaman yang terdahulu, BBM ataupun bahan bantu mengajar sangatlah banyak digunakan oleh guru. Sehingga kini cara tersebut diterapkan oleh guru-guru yang baru sahaja berkhidmat di sekolah. Saya percaya dengan bahan bantu mengajar, murid dapat memahami perkara yang dipelajari dengan baik. Hal ini kerana sekiranya seorang guru sedang mengajar tentang bentuk, sebagai contoh adalah bentuk cube, seorang guru itu boleh memberikan sebuah permainan ataupun sebuah barang yang berbentuk cube juga. Jadi pelajar tersebut dapat meneliti cube yang berada di dalam tangan sambil belajar tentang apa yang guru sedang katakan di hadapan. Jadi dengan cara tersebut, murid dapat menyerap ilmu yang diajari oleh guru tersebut dengan lebih baik. Yang kelima adalah mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan.
Hala tuju pendidikan saya ini sangat kukuh kaitannya dengan teknologi. Pendidikan dan teknologi adalah sesuatu yang sangat berkait pada zaman kini. Lebih lagi selepas pandemik yang telah berlaku di negara kita. Saya percaya apabila pandemik tersebut telah melanda negara kita, semua sesi pembelajaran telah diubah kepada dalam talian. Jadi dengan itu seorang guru mestilah fleksibel dan tahu untuk menggunakan teknologi selaras dengan perubahan zaman. Jadinya di sini saya ingin menekankan bahawa seorang guru itu mestilah cepat tangkap situasi yang terjadi dan menerapkannya dalam pendidikan supaya tiada murid yang tertinggal. Seterusnya adalah saya akan sentuh tentang masalah dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan. Masalah yang pertama adalah masalah equity dalam pendidikan. Jika kita lihat dalam aspek ekonomi, equity ini membawa maksud stok ataupun bahan. Jadinya dalam slide ini pula equity membawa makna kesamarataan. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa equity membawa maksud sebagai bahan. Jadinya di sini sekiranya terdapat bantuan seperti bantuan gadget ataupun peralatan-peralatan yang melibatkan pendidikan, kita mestilah memberikan sama rata kepada semua pelajar supaya tiada pelajar yang tertinggal. Dalam pendidikan pula, equity diartikan sebagai kesamarataan akses pendidikan bagi semua pelajar. Maknanya di sini equity mestilah diberikan secara sama rata kepada semua pelajar, tidak kira etnik, bangsa dan kaum yang ada di negara kita. Saya faham bahawa negara kita kaya dengan pelbagai etnik, bangsa dan juga kaum. Tetapi kita sebagai seorang guru mestilah melayani semua murid secara sama rata supaya tiada yang tertinggal dalam pendidikan. Antara masalah yang sering menjadi tumpuan dalam masalah pendidikan, yang pertama adalah liputan internet yang tidak stabil. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat pelajar yang duduk di dalam pedalaman yang terpaksa untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, duduk di atas pokok dan sebagainya demi untuk mencapai internet yang stabil. Di sini kita dapat lihat bahawa liputan internet merupakan masalah yang utama dalam semasa kita menempuhi zaman pandemik. Kerana pada ketika itu sesi pembelajaran dijalankan secara dalam talian dan bukanlah bersemuka. Jadi saya menyeru kerajaan untuk cuba memperbaiki capaian internet supaya semua murid dapat mengakses bahan-bahan secara dalam talian dengan lebih baik. Sebagai contohnya, pada zaman kini kita mempunyai aplikasi YouTube yang majoritinya guru-guru meletakkan video-video tentang pelajaran supaya mudah diakses oleh pelajar. Jadi di sini pelajar tidak memerlukan kelas tuition di luar untuk belajar, tetapi cukuplah lihat aplikasi YouTube dan video-video guru yang ada di dalamnya untuk belajar. Seterusnya adalah pengangkutan. Kita dapat lihat terdapat beberapa tempat di luar bandar yang tidak mempunyai pengangkutan yang baik untuk ke sekolah. Terdapat beberapa tempat yang tidak mempunyai perkhidmatan van sekolah dan juga bas sekolah. Bagi ibu bapa yang sibuk, kemungkinan besar mereka tidak dapat menghantar anak mereka ke sekolah menepati masa yang sekolah tersebut tetapkan. Jadi di sini terdapat segelintir ibu bapa yang memandang enteng terhadap pendidikan dan memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah hanya disebabkan masalah pengangkutan. Di sini telah berlakunya masalah dalam pendidikan kerana pelajar tersebut sebenarnya layak untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Tetapi disebabkan hanya sedikit masalah pengangkutan, pelajar tersebut telah tidak dapat duduk dalam bidang pendidikan dan melanjutkan pendidikan
ke tahap yang seterusnya. Yang terakhir yang ingin saya sentuh, masalah yang terbesar sekali adalah masalah gadget. Saya pasti zaman sekarang adalah zaman yang tiada sesiapa yang tidak mempunyai telefon pintar. Okey. Gadget di sini pada zaman kita adalah dapat kita lihat sebagai kewajipan dan perlu ada pada setiap individu. Tambahan pula seperti yang saya katakan sebentar tadi, bahawa sekarang terdapat aplikasi YouTube yang guru-guru meletakkan video pembelajaran di dalamnya. Jadinya dengan gadget yang disediakan, murid dapat mengakses video-video tersebut. Tetapi sekiranya tiada gadget, bagaimana seorang murid akan dapat mengakses video-video yang diberikan secara percuma itu? Jadinya di sini saya percaya murid mestilah dibekalkan dengan gadget. Murid-murid yang ibu bapanya kurang berpendapatan mestilah diberikan gadget dan juga liputan internet yang baik supaya mereka dapat mengejar zaman pendidikan yang makin lama makin susah. Okay. Apabila semua tiga perkara yang saya sebutkan, liputan internet, pengangkutan dan gadget itu mencukupi, maka sesi pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Masalah dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan yang seterusnya adalah masalah kemiskinan. Terdapat masalah kemiskinan dalam kalangan rakyat menyebabkan ada golongan yang tidak mampu melanjutkan pelajaran ke tahap yang seterusnya. Mana tidaknya, sekiranya kita lihat pada zaman sekarang, masalah ekonomi kini juga tidak stabil. Kerana bahan mentah kadang-kadang naik harganya, kadang-kadang turun harganya. Jadinya untuk meneruskan kelangsungan hidup, kadang-kadang ibu bapa memilih untuk tidak menghantar anaknya melanjutkan pelajaran ke tahap seterusnya. Lebih parah lagi apabila murid tersebut tidak cemerlang dalam pendidikan. Jadinya, murid tersebut tidak menerima beasiswa dan perlu menanggung yuran pengajian dan juga yuran asrama sendiri. Maka dengan itu, murid tersebut terbeban dengan masalah kewangan kerana perlu membayar untuk mendapatkan pengajian. Kerana sekiranya tidak mendapat beasiswa, pelajar tersebut perlu membuat pinjaman di bawah PTPTN. Jadinya terdapat pelajar yang membuat pekerjaan sambilan sambil belajar. Jadinya fokus pelajar tersebut tidaklah pada pembelajaran sahaja, tetapi merangkumi pekerjaan dan juga pendidikan. Jadinya di sini pelajar tersebut tidak dapat memaksimumkan tahap pembelajaran mereka supaya berjaya pada masa akan datang. Berikutan masalah ini, ibu bapa golongan kurang berkemampuan kadang-kadang tidak memandang tegas bahawa pentingnya pendidikan sehingga ada yang tidak menghantar anak ke universiti ataupun sekolah kerana masalah kewangan. Di sini kita perlu faham bahawa pendidikan dalam apa jua keadaan, pendidikan adalah perkara yang paling penting. Dan tanpa pendidikan, seseorang itu tidak dapat berdiri sekiranya dicampak ke mana-mana jua. Jadinya di sini saya ingin menekankan bahawa pendidikan itu penting dan ibu bapa tidak seharusnya memandang enteng terhadap perkara ini. Ibu bapa tidak sewajarnya menggesa anak mereka untuk terus bekerja dan tidak belajar. Sebaliknya adalah menyokong anak mereka untuk belajar terlebih dahulu dan mendapatkan pekerjaan yang baik pada masa akan datang.